harus dia nak masukkan ke neraka. Kau wajib. Jangan. Ya, saya sembahyang ni ustaz, saya dah sembahyang, saya dah puasa, saya dah itu, tapi kenapa Allah uji juga saya? Harus bagi Allah. Yang tu pula ustaz tak sembahyang, tak puasa, tudung tak tutup, Allah dia ni okey aja saya nampak. Ya, tak sakit, saya kejap-kejap sakit, kejap-kejap sakit. Harus bagi Allah. Adakah semestinya kita sembahyang kita puasa kita mana Allah layan kita baik? Tak, harus bagi Allah. Itu sifat harus. Tapi Allah tak mungkin janji, jangan salah faham pula. Baik, sifat qadim. Sifat Allah yang ada ayat mutasyabihat. Yang inilah tuan-tuan dia yang kita sebut sikit, yang qadim tu kita itulah sedia kala. Baik, jika terdapat ayat-ayat Quran, yang ni nak kena. Jika terdapat ayat-ayat Quran yang dibahagi dalam kumpulan ayat mutasyabihat. Apa makna ayat mutasyabihat? Ayat yang kesamaran maknanya. Tidak sebagaimana kalam yang jelas maknanya. Ya, yang mana ayat tersebut membicarakan sifat-sifat Allah. Seperti menyatakan bahawa Allah itu beranggota, Allah bertangan, Allah bermuka, Allah duduk. Banyak ayat Quran yang cerita macam tu. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan atau mentafsirkan ayat itu secara majazi. Yakni apa makna majazi? Yakni bukan menurut asal atau zahir erti daripada perkataan tersebut. Ni ulama ahli sunnah. Ya. Apa ayat mutasyabihat? Saya ulang lagi sekali. Ayat ada dua, muhkamat dengan mutasyabihat. Surah Ali Imran tuan-tuan baca. Ayat yang kedua atau ketiga. Baik. Muhkamat contohnya mudah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, difardukan pada kamu puasa. Jelas. Ayat mutasyabihat yang sama-sama makna yang saya baca pada tuan-tuan tadi. Nisaukum harsul lakum. Perempuan-perempuan kamu, isteri-isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Ini ayat mutasyabihat, sama-sama makna dia. Adakah nak faham sebagai ayat pertama tadi? Tak boleh. Nak kena takwil. Apa makna takwil? Takwil ni ialah detailkan sedikit perkataan itu daripada tafsir. Nak faham Quran dengan tafsir. Tapi Quran dia ada beberapa perkataan yang sama-sama makna dia. Nak macam mana nak buat? Takwil. Apa makna takwil? Dia lebih detail lagi daripada tafsir. Tuan-tuan rujuk perkataan kamus Arab ya. Tuan-tuan buka kamus Arab, beza antara al-farqu baina tafsir wa takwil. Mana dalil takwil? Surah Ali Imran. Tapi surah Ali Imran nak kena tahu baca, baru kita tahu makna dia. Kalau kita berhenti di situ, dia jadi tak boleh takwil. Kalau kita mula di situ, dia boleh takwil. Nampak tuan-tuan? Tapi yang ni bahas panjanglah tuan-tuan, nanti akan datang kalau ada masa lah sikit sebanyak, tak tahulah kita boleh itu lagi. Tapi penghuraian mudah saya nak cakap pada tuan-tuan, ulama ahli sunnah dalam bab perkara-perkara kesamaran maknanya iaitu ayat mutasyabihat yang merujuk kepada sifat Allah, maka ulama-ulama ahli sunnah menggunakan kaedah takwil supaya orang awam mudah memahami. Orang awam tuan-tuan ya kalau tuan-tuan duduk mengaji pondok, mengaji apa sikit sebanyak, kerja engineer, kerja lawyer, kerja mana-mana tak kira janji mengaji. Tu masalah macam tuan-tuan ni kerja masing-masing kita. Masalahnya mengaji. Anak kita nak jadi apa? Lawyer. Silakanlah. Anak kita nak jadi engineer, dia minat engineer, tak boleh paksa dia jadi ustaz. Tak. Kadang-kadang orang ni kemampuan berbeza, nak suruh jadi ustaz semua, tak. Ya ustaz tu pun tak tahulah macam saya ni, bukan baru nak start juga tak tahu. Jangan tuan-tuan dunia hari ni. Jadi terpulanglah, tapi nak kena mengaji. Okey, selesai. Kemudian diserahkan kepada Allah. Apakah yang sebenar dimaksudkan oleh Allah daripada ayat itu? Dia guna ta'wil, kemudian tafwid. Tafwid serah pada Allah. Apakah makna yang sebenar yang Allah nak sebenarnya? Tapi ada orang hujah, ustaz kita ni yang banyak takwil tu takwil ni. Sahabat Nabi dulu tak banyak tanya pun. Sahabat Nabi tak tanyalah sebab dia faham. Ingat sahabat Nabi lekeh ke? Ahli syurga tu. Ingat main-main ke? Kecerdikan dia, kefahaman dia, ketulusan jiwa dia. Satu lagi masalah tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya dia di sini. Ilmu ni dia di sini. Maknanya di sini nak kena bersih. Kalau tuan-tuan bersih, cukup bersih, saya bersih sini, mudah aja ilmu masuk, Quran masuk. Tapi oleh kerana mungkin tuan-tuan tak cukup bersih. Bukan kerana kata kotor sangat, tak adalah sebab kita beriman, kita Islam, kita ikhlas, tapi tak cukup bersih. Tuan-tuan. Okey, silakan. Dia tuan-tuan dia salah satunya kita kata mukjizat. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab, ada ulama-ulama tu Nabi tu. Ada ulama-ulama di Baghdad dulu. Tuan-tuan sekalian dia mengajar kat sini. Anak murid dia duduk di Kufah tu. Tapi dia suruh buat anak murid dia buat bulatan gitu. Kena buat bulatan jangan main-main. Buat bulatan, anak murid dia duduk dalam bulatan tu.
Dia mengajar di Basrah. Anak murid dia dengar di Kufah. Nampak? Ya? Sebab dengar ni tuan-tuan bukan dengan telinga semata-mata. Hati. Saya ada sikit pengalaman, tuan-tuan ni ustaz-ustaz pengalaman masing-masing. Saya duduk di Yaman tuan-tuan sekalian. Kalau Habib Omar lah kita duduk dengan guru kita, dia duduk jauh tu, kita panggil. Bukan. Habib, tu panggil, tak dengar dah ni. Kita panggil dalam hati ni. Dia paling. Dia ada hubungan kerohanian tuan-tuan. Hubungan fizikal ni satu. Hubungan kerohanian. Macam perempuan lah. Kita hantar anak ke asrama, anak demam. Terasa sini ni. Pada call. Macam mana kak? Demam lah mama. Ni nak rasa nak telefon ni. Hubungan kerohanian. Jangan tuan-tuan dia. Kita ada dua benda. Ada akal, ada hati. Hati ni, akal dia ada sempadan. Hati dia tak ada sempadan tuan-tuan. Sebab tu orang kata jauh di mata tapi dekat di hati. Ni bahas lain pula ni. Lepas tu kalau tuan tanya tadi, macam mana boleh dengar? Mic tak ada, suara Rasulullah tuan-tuan, jangan. Hati. Hubungan sahabat dengan hubungan Nabi, hubungan hati. Ada sahabat tuan-tuan datang balik rumah 2-3 hari pucat. Rasulullah tanya, kenapa kamu pucat? Wahai Sauban, kenapa kamu pucat? Wahai Rasulullah, bila mana aku duduk depan kamu, alhamdulillah aku rasa tenang, rasa apa. Aku balik rumah, wahai Rasulullah, aku tak lena tidur. Kenapa? Aku rindu padamu, wahai Rasulullah. Hati. Hati ni tuan-tuan, tak tahu nak cerita macam mana. Ya, hati. Dia ada satu ilmu, namanya ilmu tasawuf. Dia ada ulama' sufi yang bicara soal hati. Dia tanpa sempadan hati ni. Dan hati ni pula dia ada mata. Nah, dia panggil mata hati. Basirah. Kalau dia ada mata, takkan dia tak ada telinga. Kita tidur, ruh kita keluar. Berjalan. Jumpa kawan bercakap. Dengar tak? Dengar. Masa kita duduk bercakap dengan kawan dalam mimpi tu, dengar tak dia bercakap? Dengar apa? Kita duduk tidur. Nampak tak kawan kita? Nampak apa kita duduk tidur? Bercakap tak dengan kawan tu? Dia cakap, kita cakap. Cakap apa? Mulut duduk tutup. Apa yang tu? Sebab tu lama-lama tidur je, ruh dia pergi Mekah, duduk ibadah kat Mekah. Saya sembang lagi. Siap mengaji lagi kat Mekah tu. Tuan sini duduk tidur. Allah cipta kita alam tinggi dengan alam rendah. Fizikal kita alam tanah ni. Ruh kita alam tinggi. Tapi dah kita duk bina badan saja. Tak. Tapi dengan makna lain bina badan. Kita duk bina fizikal ni saja tuan-tuan. Hati kita abaikan. Sebab tu kita tidak ada kekuatan, kehebatan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu. Memahami. Ya, sebab itulah Imam Syafi'i kata apa? Bila mana dia jumpa guru dia, Imam Waqi' Ibnu Jarrah, ya, dia mengadu pada guru dia. Guru kata apa? Guru dia kata, innal ilma nurun. Ilmu ni nur. Ini masuk sini. Bila apa makna nur? Cahaya. Sebagaimana kita buka lampu, nampak semua. Apabila ilmu masuk dalam ni, dia nampak semua. Dia dengar semua. Wallahualam ya. Kepanjang sangat jawab ni. Betul. Baik, kemudian diserah pada Allah. Makna yang sebenarnya daripada ayat-ayat itu. Contohnya ayat mengatakan Allah bermuka, maka maksudnya ialah zat. Ya, Allah kata, kullu man 'alaiha fan. Semua benda ni hancur. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekalnya ialah wajah Tuhan kamu. Ada lebih orang kata, tu Allah kata wajah. Tapi kita kata wajah tu bahasa Arab. Saya tunjuk contoh. Masa kita sembahyang, tuan-tuan ya, kita sembahyang. Allahu akbar, kita pun bacalah. Tak nampak. Tak apa, saya duduklah. Ya. Nanti susah pula, tuan-tuan. Baik. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Tuan-tuan masa sembahyang, tuan-tuan hadap wajah saja ke? Dah sebab tuan-tuan